So, hari ini kita akan sambung kepada bahagian pembahasan. Okey, tadi awak dah tengok kan video yang saya dah sediakan kan? Di dalam tu dah ada tunjukkan pasal sedikit informasi tentang tajuk kita iaitu mitosis. Okey, jadi pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama kita nak tahulah tentang peringkat mitosis mengikut urutan yang betul. Sebab kita ada 4 kan, iaitu profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Okey, dan yang seterusnya kita nak berkomunikasi tentang struktur sel dalam setiap peringkat mitosis dan juga cytokinesis melalui lukisan yang berlabel. Okey, sebelum kita pergi kepada peringkat-peringkat dalam mitosis, kita kena kenal dulu apa tu mitosis. Okey, mitosis ni ialah satu proses pembahagian nukleus sel induk menjadi 2 nukleus. Induk ni maksudnya daripada yang asal ataupun parent. Parent tu ibu apa kan? Daripada yang asal tu akan jadi menghasilkan 2 sel anak. Okey, setiap nukleus ni mengandungi bilangan kromosom dan kandungan genetik yang sama dengan nukleus induk. Kita kata kat sini, bilangan kromosom dan juga kandungan genetik ni sama dengan nukleus induk. Maksudnya daripada yang induk ni, dia kan hasilkan 2. So, kedua-dua nukleus yang terhasil tu pun mempunyai bilangan kromosom dan juga kandungan genetik yang sama dengan sel induk. Kita perhatikan gambar ni. Ini bayangkan je kan, yang warna hijau tu adalah sel. Sel ni akan membahagi, contohnya daripada 1, dia membahagi jadi 2. 2 tu akan membahagi jadi 4, menjadi 8, semakin bertambah 16, semakin bertambah. Okey, kenapa nak mengalami berbahagian sel? Kenapa nak bermitosis? Sebab mitosis ni kita guna untuk, contohnya macam kita nak baiki sel-sel yang telah mati ataupun rosak. Ini adalah sekadar pengenalan untuk apa yang ada dalam peringkat-peringkat mitosis. Itu contohnya macam profasa, metafasa, anafasa, telofasa dan seterusnya menghasilkan 2 sel anak. Okay, mitosis ni mula daripada profasa tau. Okay, sebelum ni kita dah belajar kan yang interfasa tu kan, yang ada G1, S, G2. Alright. Okay, bagi nak menyenangkan kita ni ingat proses-proses ataupun peringkat-peringkat yang terdapat dalam mitosis. Okay, yang pertama, inilah saya dah sediakan untuk akronim. Okay, akronim ni ialah P, M, A, T. Okay, apa tu P? Okay, P ni profasa, M metafasa, A anafasa, T telofasa. Okay, profasa akan bersambung kepada peringkat metafasa dan seterusnya anafasa dan juga telofasa. P profasa, M for metafasa, E for anafasa dan T for telofasa. Inilah contoh-contoh peringkat yang ada dalam mitosis. Okey, ini pun sama juga dengan metafasa. Ini dia menunjukkan struktur sel ataupun kromosom ketika berlakunya mitosis. Ini peringkat profasa. Dia nak membentuk 2 sel anak. Okey, peringkat dalam mitosis. Tadi kan saya cakap PMAT kan. So, ni untuk lagi mudah, kita boleh gunakan pergi makan angin, teluk cempedak. PMAT jugalah. PMAT CN. Tapi kalau nak lagi senang, kita ingat P pergi. Pergi P ni adalah untuk profasa. M makan untuk metafasa. Angin ni A untuk anafasa. T ni for telofasa. Dan juga C ni mewakili untuk cytokinesis, iaitu sambungan kepada telofasa. Ini adalah contoh gambaran sebenar sel di bawah mikroskop terhadap
ni adalah daripada hujung akar tumbuhan. So, dekat sini kita nampaklah berlakunya mitosis dekat hujung akar tumbuhan tersebut. Okay, first. Jadi kita dah tahu kan stage kita dah tahu peringkat-peringkat yang ada dalam mitosis. So sekarang kita pergi kepada peringkat yang pertama, iaitu profasa, iaitu sebelum. Okay, apa yang ada dalam profasa sebenarnya? Apa yang berlaku dekat profasa? Okay, pertama tadi, apa yang berlaku dekat profasa ni, dekat dalam nukleus ni, perhatikan yang ni dalam nukleus. Okay, kromatin ni akan mula memendek dan menebal, dan seterusnya akan membentuk struktur kromosom. So bila dah membentuk struktur kromosom ni akan kelihatan terdiri daripada dua berbenang seiras yang kita panggil sebagai kromatik kembar. Inilah dia. So daripada dia tak nampak, kromatik ni kita tak jelas sangat, dan lama dia akan memendek, menebal. So dia akan menghasilkan membentuk struktur kromosom. Okay, lepas tu dia cakap kedua-dua kromatik kembar ni terikat kepada centroma. Tengah-tengah ni yang mengikat kedua-dua kromatik ni kita panggil sebagai centroma. Sini ada centroma, sini ada centroma, sini pun ada centroma. Okay, dia cakap kat sini, dekat akhir dekat profasa ni, lepas semua ni berlaku, 1, 2, 3 berlaku, yang akhir sekali dekat akhir profasa, membran nukleus ni akan terurai. Okay, membran nukleus ni akan terurai, nukleus akan menghilang. Ni membran nukleus, yang nampak tak hitam ni? Yang hitam ni nukleus akan menghilang juga. Lepas tu centriole, ni adalah centriole, akan berpindah ke kutub bertentangan. Nampak tak? Dia nak gerak ke arah kutub yang bertentangan. Dan gentian gelindung mula terbentuk. Ni adalah gentian gelindung. Okay, setakat ni faham Saya harap semua faham. Ini untuk gambaran lebih jelas. Nampaknya adalah centriole. Yang memegang kromatik ataupun kromosom ni adalah centroma. Kita tunjuk kat sini kan, kromosom ni terdiri daripada dua kromatik. Okay, kalau nak senang, kromosom ni adalah ni satu ni adalah kromosom. Bila dia ada dua kromatik ni adalah satu ni adalah kromatik. Kalau dia ada dua-dua, kita panggil kromatik kembar ataupun kita panggil sebagai kromosom. Dan ni adalah yang garis yang putus-putus ni kita panggil sebagai membran. Dia mewakili sebagai membran nukleus. Okay, ini pun sama, boleh rujuk dalam buku teks apa yang telah saya terangkan tadi. Okay, ini seperti saya cakap tadi kan, kromatin dia tak jelas sangat. So bila dah duplicate, dia dah berlaku pembahagian mendek apa semua, dia mendek, menebal. So dia akan hasilkan kromosom yang lebih jelas kelihatan. Inilah yang saya cakap tadi. Kalau ni adalah kromosom, bila satu ni kita panggil sebagai kromatik, ni pun satu ni kromatik. So di tengah-tengah ni ada centroma. Okay, ini pun sama juga penerangan dia, sekadar penerangan. Okay, tadi kan kita dah tahu apa tu centriole, apa tu gentian gelindung, membran nukleus, centroma, kromosom. Sekarang ni agak-agak awak ingat tak apa tu yang mana satu centriole, gentian gelindung? Okay, centriole dekat mana? Centriole dekat sini, dekat dengan luar daripada nukleus. Seterusnya gentian gelindung agak-agak dekat mana? Dekat sini ke? Sini ke? Okay, gentian gelindung dekat sini. Dia berada berhampiran dengan centriole. Seterusnya membran nukleus agak-agak dekat mana? Sini ke? Sini ke? Apa yang ni? Okey, membran nukleus ialah dekat sini. Nampak tak yang garis yang putus-putus ni? Okay, centroma mana satu? Centroma yang memegang kromosom. Okey, kromosom. Dan yang tengah-tengah ni adalah centroma yang mengikat kedua kromatik. Okay, tadi saya jelaskan yang pasal profasa kan. Okay, seterusnya kita pergi pada peringkat yang kedua dalam mitosis, iaitu metafasa. Okey.
Okey, dalam peringkat metafasa, pertama, sentrio ni akan berada di kutub sel yang bertentangan. Bertentangan kan, maksudnya ni sentrio, ni pun sentro. Dia berada di kutub sel yang bertentangan. Okey, gentian gelindung, okey ni nampak kan? Ni adalah gentian gelindung akan melekat kepada kromosom pada satah khatulistiwa. Dia akan melekat dekat sentroma ni. Okey, so kromosom ni akan ni 1, 2, 3, 4 ni akan tersusun dalam satu garisan di satah khatulistiwa. Garisan straight ni kita panggil sebagai garisan satah khatulistiwa. Yang keempat apa? Yang keempat ialah metafasa ni akan berakhir bila sentroma ni mula membahagi. Sentroma ni yang tengah-tengah tau. Ni adalah kromosom. Yang tengah-tengah ni adalah sentroma. Maksud membahagi dia akan pecah dua lah. Okey, faham kat situ? Okey, saya okey, nampak tak? Dekat sini. Kromosom 1, 2, 3, 4 ni dia tersusun dekat satah khatulistiwa. Kat mana? Okey, dia punya gentian gelindung ni akan melekat pada sentroma lah. Okey, ni sentrio. Okey, ni pun boleh rujuk pada buku. Okey, seterusnya kita pergi kepada anafasa. Tadi kita pergi kepada profasa dan juga metafasa. Dan seterusnya kita pergi kepada afasa. Okey, dekat anafasa ni apa yang berlaku? Okey, yang pertama, okey, sentroma tu, ingat tadi yang saya cakap kan, dekat tengah-tengah tu dia kata membahagi kepada dua dan kromatik kembar akan berpisah. Nampak tak? Daripada satu tadi dia berpisah. Okey, bercerai lah dia. So dekat fasa anafasa ni saya lebih suka kalau macam kita kata anak-anak lulu. So mu pergi pak mu lah, aku pergi pak aku. Gitu. So lepas tu nombor 2, gentian gelindung akan mendek. Gentian gelindung mana? Agak-agak mana? Ingat tak tadi saya? Ni adalah gentian gelindung akan memendek, mengecut, menyebabkan kromatik kembar ni akan tertarik ke kutub yang bertentangan. Macam kalau yang belah ni akan tarik ke belah ni, kalau yang ni akan kecut pergi ke belah ni pula. Kita kat ni fair kan? Okay, lepas tu yang ketiga ni, nafasan ni akan berakhir bila mana ni kromatik ni dia akan sampai dekat kutub sel tersebut. Maksudnya daripada sini, daripada tengah-tengah ni, dia akan gerak pergi dekat kutub sel. Okay, seterusnya. Ini pun sama je tadi yang saya ayat ni, dia akan bergerak ke kutub sel yang bertentangan. Kromosom tu lah yang akan bergerak. Okey, ni pun sama juga, boleh rujuk buku teks. Okey, yang seterusnya, peringkat yang keempat adalah telofasa. Apa yang berlaku dekat telofasa agak-agak? Okey, jom. Okey, nampak tak dekat telofasa ni? Wah, dia nak jadi dah. Dia nak membentuk dua sel dah ni. Okay, so kita pergi dekat telofasa dahulu. Okay, first, bila sampai, tadi kan saya cakap kan, kromosom tu akan bergerak ke kutub yang bertentangan kan, kromatik tu kan. So, bila dah sampai, kita kenali sebagai, kita panggil kromatik tu sebagai kromosom anak lah kan. Okay, selepas tu, inilah yang kromosom anak tu. Okay, setiap kutub sel akan punya satu set kromosom yang lengkap dan seiras. Nampak tak? Dia sama je kan? Seiras lah maksud dia kan? Okay. Lepas tu dia kata kromosom akan berbentuk berbenah halus kromatin semula. So dia akan jadi macam sebelum profasa terbalik. Okay, lepas tu nukleus akan terbentuk semula. Sama juga. Inilah nukleus tak nampak sini. Dia tak ada tunjuk gambar kan. Nukleus sini ni adalah membran plasma. Okay, gentian gelindung akan seterusnya. Gentian gelindung akan menghilang. Tadi kan ada ke? Orang yang tarik kromosom tadi kan? Sekarang ni tak ada dah kan? Okay, selepas tu membran nukleus pun terbentuk. Nampak tak? Ni yang garisan putus-putus ni adalah membran nukleus. Dan seterusnya peringkat telofasa ni akan bersambung dengan cytokinesis. Nampak tak? Membran plasma ni dekat sini mengalami pencerutan dekat kedua-dua nukleus. Pun boleh rujuk buku. Okey, tadi kita dah pergi kepada profasa, metafasa, anafasa dan juga
telofasa. So sekarang kita pergi kepada yang terakhir sekali, iaitu cytokinesis. Apa tu cytokinesis ni? Okey, cytokinesis ini adalah satu proses pembahagian sitoplasma yang berlaku sebaik sahaja selepas nukleus terbentuk. Dan itu pada akhir telofasa. Ingatlah kali tadi kan telofasa kan? Okey, so sambungan dia adalah cytokinesis. Okey, maksudnya dekat sini akan sel tu daripada dia datang mencerut tu, dia akan menghasilkan membelah menjadi 2 sel anak. So, sebab ni adalah mitosis, dia akan membawa info ataupun genetik yang samalah dengan sel induk dia. Okey, cytokinesis. Okey, cytokinesis ni dia bila mana membran plasma. Okey, ni yang tepi ni ingat kita yang bab 2 hari tu kita belajar membran plasma. Okay, yang ujung sekali adalah membran plasma kan sel haiwan ni kan. Okey, so membran ni akan berlaku pencerutan dekat bahagian tengah sel. Nampak tak? Okey, berlaku pencerutan dekat tengah sel antara 2 nukleus. Ni adalah satu nukleus. Yang ni adalah nukleus yang kedua kan. So, bila berlaku pencerutan tu, maka terhasillah. Okay, inilah maksudnya microfilament yang terdapat dekat pencerutan ni. Okay, sini ada microfilament tau. Nampak tak ini? Dia tak jelas sangat gambar ni. Menyebabkan pencerutan tu, menyebabkan sel mencerut sehingga terputus. Nampak tak? Last kali ni terputus menjadi 2 sel anak. Okay, kalau ada yang tak faham sini, nanti tanya dekat dalam group ataupun boleh PM saya. Okey, ini adalah contoh cytokinesis dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Cytokinesis dalam sel haiwan dan tumbuhan ni adalah berbeza tau. Tapi untuk hari ni saya tak nak bincangkan lagi perbezaan antara kedua-dua sel ni. Saya hanya nak fokuskan tentang peringkat-peringkat yang terdapat dalam mitosis sahaja. Secara generally awak kena tahu, awak kena tahulah apa tu cytokinesis. Okey, ini pun perbezaan antara sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Macam kita tahu, sel haiwan kan tak ada dinding sel. Dia hanya ada membran plasma. Berbeza dengan sel tumbuhan yang ada dinding plasma. Dia akan membentuk plat sel. Ini je dulu, nanti kita akan bincangkan dalam next class. Okey, sekarang ni kita akan belajar. Sekarang kita akan belajar tentang sign hand mitosis. Satu kaedah yang saya nak tunjukkan dekat awak macam mana kita boleh hafal peringkat dalam mitosis dengan lebih mudah. Okay, hai semua. Okay, tadi kita kan dah belajar tentang mitosis. Okay, tadi saya dah ajar juga. Kita dah belajar tentang apa nama peringkat-peringkat dalam mitosis. Kita dah belajar akronim untuk lebih ingat mitosis. So, sekarang saya nak ajar sign hand. Maksudnya, kita nak ingat peringkat dalam mitosis menggunakan tangan. Okey, yang pertama, peringkat dalam mitosis apa yang pertama? Iaitu profasa. Okey, dalam profasa ni, okey, sign hand adalah macam ni. Kenapa saya buat macam ni? Kenapa macam ni? Sebab kromatin dalam fasa ni, kromatin akan memendek dan menebal. Dan seterusnya, struktur kromosom kita akan boleh nampak dengan lebih jelas dekat situ. Okey, seterusnya selepas profasa apa dia? Metafasa. Okey, apa yang berlaku pada metafasa tu? Dekat metafasa ni, kromosom akan bergerak ke satah khatulistiwa. Okey, macam inilah. So, dia akan bergerak ke tengah-tengah sel kan. Lepas tu, ganglion ni akan melekat kepada centroma yang ada dekat kromosom tu. Okey, seterusnya. Okey, tadi profasa macam ni. Yang pertama. Yang kedua macam ni. Sebab dia tersusun kat tengah-tengah. Nampak tak yang tengah ni? Okay, selepas tu yang ketiga anafasa. Apa yang berlaku dekat nafasa ni? Kromosom akan terpisah sebab ganglion dia akan mengecut dan memendek. So, macam mana kita punya sign hand kita? Macam ni. Sebab dia akan, okey, macam ni. Dia akan bergerak macam ni. So, macam ni lah. Okay, sign hand kita kan. Okay, yang pertama profasa. Lepas tu metafasa. Macam ni, metafasa. Metafasa. Okay, macam ni. Okay, yang pertama adalah profasa. Yang kedua metafasa. Yang ketiga anafasa. Ataupun macam ni, anafasa. Lepas tu yang keempat apa dia? Telofasa. Okay, telofasa macam ni. Macam ni tau. Okay, macam ni kan, telofasa kan. Okay, sebab apa yang berlaku dekat telofasa ni?
Telofasa ni dia nak hampir untuk menghasilkan dua, dia sedang bersedia lah untuk menghasilkan dua sel anak. Contohnya macam gentian gelindung dia semakin menghilang. Okay, selepas tu membran nukleus akan terbentuk balik. Nukleus pun sama. Okay, macam tu kan. Lepas tu yang seterusnya adalah cytokinesis. Cytokinesis macam ni. Sebab dia dah hasilkan dua sel anak. Kita yang pertama profasa, yang kedua metafasa, yang ketiga iaitu anafasa. Yang keempat telofasa, yang kelima adalah cytokinesis. Okay. Selamat mencuba. Okey, ni yang saya buat sendiri tau. Okey, contohnya ni sebagai analogi. Okey, nampak tak batang aiskrim ni yang telah saya ikat dengan getah? Okay, nampak macam bentuk kromosom tak? Okey, nampak kan? Okey, yang tengah-tengah tu, yang getah tu, dia mewakili sentroma. Manakala ni adalah kromosom, ni pun sama kromosom juga. Okey, apa yang berlaku dekat profasa? Iaitu peringkat pertama dalam proses mitosis ni. Siapa tahu? Okey, profasa. Ingat lagi tak tadi yang saya cakap? Okey, nampak tak? Ni. Ada sentriol. Adanya apa yang biru ni? Gentian gelindung. Ataupun kromosom pun telah terbentuk. Yang kita sebut juga sebagai kromatid kembar. Dan tengah ni ada sentroma. Itu yang berlaku dekat profasa. Dan kalau perasan dekat membran nukleus pun dah menghilang. Okey, seterusnya ialah metafasa. Agak-agak apa yang berlaku dekat metafasa ni? Apa Okey, yang berlaku dekat metafasa, nampak tak? Okey, kromosom ni berada di atas garisan satah khatulistiwa. Di mana? Nampak tak? Ni yang biru ni apa dia? Gentian gelindung. Dia akan melekat pada apa ni? Sentroma. Okey, seterusnya. Selepas metafasa, anafasa lah kan? Apa yang berlaku dekat anafasa ni? Okey, kita pergi pula dekat anafasa. Okey, anafasa ni, apa yang berlaku dekat anafasa? Tadi kan dia dah duduk dekat tengah-tengah. So, sekarang ni, gentian gelindung tu akan memendek, mengecut, menyebabkan kromatid kembar tu akan tertarik. Ni kromatid ni akan tertarik ke kutub yang tangan. So, diorang akan berpisah. Ana-ana lulu. So, dia akan ikut haluan masing-masing. Yang ni akan gerak ke belah ni. Yang ni pun akan bergerak ke belah ni. Gentian gelindung ni akan mengecut. So, apa berlaku dekat telofasa pula? Selepas dia telah bergerak ke kutub yang bertentangan, apa yang terjadi? Okey, di telofasa, apa yang akan terjadi ialah, kalau kita perasan, dekat setiap kutub sel ni, akan ada satu set kromosom yang lengkap dan juga seiras. Okey, sama tak? Ya, sama kan? Dekat sini berlaku pencerutan sikit lah. So, dekat sini kalau perasan, dah ada pembentukan nukleus dengan membran nukleus dan membran dan juga sentriol dengan gentian gelindung pun dah semakin menghilang. Okey, last sekali step adalah cytokinesis. Ingat lagi tak cytokinesis tu apa? Okay, this is dua sel yang akan terhasil pada akhir proses mitosis. Okay, nampak tak? Sel anak yang dihasilkan adalah sama kedua-dua. Okay, so secara kesimpulannya, apa yang kita dah belajar hari ni? Kita belajar tentang peringkat-peringkat dalam mitosis, iaitu kita ada profasa, kita ada metafasa, kita ada anafasa dan juga telofasa dan seterusnya akan kinesis, di mana ia akan menghasilkan dua sel anak daripada sel induk tu tadi.
Okey, itu saja peringkat yang ada dalam mitosis yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, saya akan bagi latihan. Okey, saya kan dah bagi latihan kan kepada yang yang tak boleh join secara online ni kan, saya dah bagi latihan kan. Saya dah suruh saya dah suruh print apa semua kan. Okey, jadi saya nak buat latihan tu, saya beri masa selama 1 jam untuk awak siapkan, ataupun 1 jam lah sehingga jam 2 untuk awak siapkan. Dan jangan lupa hantar. Saya tak kisah nak hantar dekat dalam grup ataupun secara personal. Okay, sekian sahaja.